Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua. Kami berserang kembali dalam Sembang Gari. Pada hari ini saya masih bersama Hisham Pouzai ada di sini dan juga atlet perahu layar negara Khairul Nizam Afendi. Baik, apa khabar semua? Kita tepuk tangan sikit. Oh, kita atlet negara ni bukan senang-senang je. Bukan Malaysia ni. Mungkin ramai yang tertunggu daripada tadi kan. Sorry lah, biasalah kita ada masalah teknikal sikit kan. Kita dah dapat nak start on time 10.30. Tapi tak apa, kita start juga. Better late than never, orang kata. Betul. Tapi ingat Mas, kita pada malam ni kita nak ucap terima kasih kepada yang sanggup tune in dan bersabar dengan kami sepanjang sembang kali ni. So kita akan bersiaran setiap Jumaat malam dengan Sabtu malam 10.30. Okay, kita sambung, kita balun lagi boleh. Tapi malam ni macam kita saja, kita bersama Hisham, Khairul Nizam Afendi. Boleh introduce sikit diri weh. Kejap Okey. Okey. Hello weh. Hello, dengar? Dengar. Dengar weh. Gambar terbalik Biasa boleh. Biasa. Okey. Weh. Nama saya Khairul Nizam Muhammad Effendi. Rasa semua orang kenal kot. Sekolah menengah Masuri dulu. Lebih kurang satu sekolah lah kita. Semua satu sekolah, 3 orang dalam ni. Ya. Weh, so first of all, again thank you Zam agree untuk join kita untuk malam ni. Kita sembang-sembang, kita lepak-lepak. Okay, penonton di luar sana, terima kasih kerana ada. Jangan lupa share apa yang kita akan sembang pada malam ni. Kita bukan sembang kosong tetapi juga akan memberi manfaat kepada semua. Ya. Yang berada di rumah. Yalah, kita walaupun dalam musim negara masih dilanda dengan COVID-19, kita masih menjaga penjarakan sosial, menjaga kesihatan dan juga stay aktif di rumah seperti Nizam. Walaupun dia seorang atlet, cuti Nizam sekarang ni memang bukan cuti tapi orang kata training di rumah lah. Masih berjalan lah orang kata. Masih berjalan. Semua latihan tertumpu kepada latihan kecergasan dan ada latihan di laut lah. Okay, again kita for to all the viewers, kalau kita tak ada any special segment Q&A ke apa, kalau hampa ada soalan apa, hampa boleh type je komen kat bawah, kita akan try cuba jawab lah bersama kita punya atlet malam ni. Right. Tapi apa-apa jenis soalan yang hampa mungkin teringin tanya tapi tak ada kesempatan. And so this is the right chance. So okay, macam mana weh? Anytime weh. Ingat kata hang kena training juga betul tak time-time ni kan? So macam mana weh? Okay, first training time PKP ni bagi aku first time lah kan, kita training dalam rumah, tak boleh keluar pergi mana-mana. Jadi environment tu agak orang kata barulah. Kita training rumah dan kita guna peralatan yang terhad. Apa yang ada kita guna je. Tapi sebelum ni kan kita ada gym apa semua, agak lebih selesa. Tapi sekarang ni hanya menggunakan barang yang terhad. Tapi minggu lepas dapat bantuan daripada pihak Institut Sukan Negara. Dia bagi peralatan gym untuk lakukan training. Jadi itu merupakan salah satu inisiatif yang bagus lah bagi membantu atlet-atlet, bagi apa orang kata kekalkan tahap fitness masing-masing kan. Yalah, bukan orang kata apa, bukan Nizam sendiri tapi semua atlet akan orang kata apa kena kekalkan dia punya tenaga Nizam kan. Seorang betul. Kalau high performance atlet ni kita kena kekalkan kita punya momentum level fitness tu supaya tak jatuh. Kalau bila jatuh tu, bila turun dia nak naik balik agak susah. So kita perlukan kekalkan lah. Okay. Apa Mas boleh tengok sikit visual yang kita ada siapkan untuk Nizam. Pada same time tu Zam, okay, macam kata tadi, ni lah kali pertama orang kata apa, kali pertama hang berada dalam situasi ni kan. Dan aku expect betul, tak silap aku next year patutnya hang pergi Tokyo lah weh. Okay,
Sebenarnya Tokyo patutnya berlangsung pada tahun ni. Bulan 7. Tapi Tokyo Olympic. Tapi disebabkan oleh COVID-19 ni, diorang terpaksa tunda ke tahun hadapan pada bulan 7 juga. So kita ada lagi setahun 2 bulan untuk prepare lah. So semua bergantung kepada COVID-19 ni jugalah. Lagi cepat dia reda, lagi cepat kita boleh prepare lah. Zam, Bagang, sorry. Aku ingat Olimpik tahun depan. Rupanya memang asal tahun ni tu aku cakap, oh tahun depan. Baru lah. Tokyo 2020 lah. Tapi saya Olimpik ni, aku berkenan dengan Nizam punya confident level lah. Bila Olimpik sebelum ni ke sukan C, Nizam pernah cakap, saya yakin yang saya akan boleh menang pingat emas. Walaupun time tu stage orang kata final dah silap aku. Tapi Nizam confident level tu begitu tinggi. Macam mana hang kekalkan? Macam mana hang wujudkan confident level tu? Agak weh. Penting tu terutamanya. Okay, first bila kita belayar ni kan, belayar dia berlawan bertanding ada 6 hari. So dalam masa 3 ke 4 hari pertama tu, 3 ke 4 hari pertama tu kita boleh tengok kalau performa kita cantik dan kita punya keputusan tu konsisten, kita boleh orang kata boleh lebih confident lah untuk cakap apa pingat kita akan dapat. Sebenarnya sukan perahu layar ni diperlukan konsistensi. Kalau kita konsisten dalam satu kejohanan tu, kalau kita selalu berada di kedudukan teratas, insyaAllah medal tu memang ada lah. Wah, aku dulu pun bila time sekolah dulu, aku masa pindah Langkawi dulu, aku tengok hang main perahu layar, aku ingat satu statement lah. Yang dikeluarkan oleh cikgu kita, aku tak mahu lah cikgu subjek apa kan. Time tu aku ingat lagi lah, moment tu aku ingat sampai lah weh. Cikgu ni pernah kata kan, like, Nizam, kamu ni asyik hari-hari tak main sekolah, kamu ni nak jadi apa? Aku ingat aku dengan Kojek semua jam dalam kelas weh. Dengan hang pun dengan selambanya hari plan. Cikgu, saya nak main untuk negara, cikgu. Boleh belajar semua. Aku ingat kata benda tu. Aku cakap, brother betul ni. Lepas tu patut. Zam, hang macam mana boleh berani kan? Aku ngantuk weh, tinggi ngomong, rontok. So sekarang ni 5 to 10 years later, you are now representing the country to become one of Malaysia's Olympian in parasailing. So it's another example that hang boleh prove someone wrong. Kalau betul lah. Kiranya hang dulu hang memang target besar dah Azam. Memang daripada kecil lah. Daripada kecil. Sebenarnya time sekolah Masuri dulu tu, time sekolah tu dah wakil Malaysia dah ada banyak keputusan dekat kejohanan dunia, kejohanan Eropah dah menang. Tapi tak ramai yang tahu, cikgu-cikgu pun tak ada yang tahu kan. So dia beranggapan macam kita tak pergi sekolah tu kita buat benda yang sia-sia. Tapi sebenarnya kalau tak pergi sekolah masa tu, semua tu pergi kejohanan. Kejohanan memang makan masa yang lama lah time tu, sebab kalau wakil negara kadang-kadang pergi luar negara 2 minggu, memang 2 minggu tak ada kat sekolah, siapa tak bising kan. Cikgu bising. Aku pun pernah risau orang sebab tak silap aku SPM kat 3-4 bulan lagi lah. Betul. Macam relax ikut dah my kelas pun tidur pun aku ingat tidur betul. Aku cakap berada. Tapi kalau nak pergi kantin on. Itu that is certain lah. Tak, dia time SPM tu dia bertembung dengan Sukan Asia. Jadi training agak pack masa tu. So memang mengantuk. Memang tak tahan. Bukan mengantuk sebab tidur lambat ke apa, tapi sebab terlalu penat untuk preparekan diri untuk Sukan Asia tu. Memang sangat penat. Yang pasal pergi ke kantin cepat tu dah kelas pun sebelah kantin. Mau tak cepat. Turun tangan tu bawah. Nugget nasi lemak. Kombinasi yang Nizam ada, Nizam belanja. Betul weh, Nizam belanja. Betul, Nizam belanja. Betul. Tapi betul lah Zam, aku agree lah dengan hang kata where back then it was more, there was a lot of skepticism that happens, not just aku as a student time tu pun, aku pun probably thinking the same thing, like macam, weh Nizam ni biar betul dia ni, aku pun tak tipu lah kalau aku tak ada that kind of perception, like macam
apa oh betul ke hang ni buang masa rumah main kapal layar rumah, betul macam hang kata benda tu bukan mainstream pun kan. So hang berjaya proof orang tu macam mana hang berada dalam situasi tu, dalam society tu lah. Society kata macam pada sailing is not a big thing kan. Tapi time ni dah macam orang start memang acknowledge gila babi lah. Okay, first memang kita kena kadang-kadang kena sacrifice lah sebab kalau ikutkan aku tak join sangat dengan kawan-kawan sekolah bila ada program-program sekolah lah kan. Kalau korang tengok memang tak join, tapi bukan tak suka join tapi sebab dah ada komitmen. Aku dah ada kontrak dengan pasukan Malaysia masa umur muda lagi, daripada umur 11 tahun, tapi orang tak tahu. Bila kita ada kontrak, kita kena menjalani latihan kan. So kita tak boleh nak suka-suka tak turun latihan ke apa. So saya kena ikut, aku kena ikut jadual-jadual yang ditetapkan. Tapi kadang-kadang kawan sekolah tak ingatkan kita tak bergaul. Sampai ada sekali aku ingat game main bola Fizza. Nak bertumbuk sekolah kan. Cakap, "Oi, aku tak parti main bola." Waktu dia cakap, "Hang buat apa hang main bola?" Adalah tak bergaul dengan orang, tak bergaul dengan dunia luar. Betul apa nak cakap? Kan? Kita ada komitmen. Kita ada komitmen. Kecil-kecil kita dah dibayar oleh MSN untuk belayar kan. Jadi benda tu kita kena jadikan keutamaan lah. Ui, tapi to have that commitment at such a very young age, kalau hang cerita kat aku 10 years back pun aku mungkin takkan faham. Like untuk hang untuk adapt, bagi aku it's not that easy lah kan. Memang susah sebab tak ramai orang akan faham apa yang atlet lalui kan. Dia tahu bila kita berjaya dan bila kita kalah untuk dihentam, itu je orang tahu. Tapi yang 10 tahun, 15 tahun yang lepas kita dah sacrifice time sekolah, dah terpaksa tak pergi sekolah untuk habiskan masa untuk belayar, untuk wakil negara kan. Tapi diorang tak fikir benda-benda macam tu kan. Dia just fikir bila kita menang and kita kalah, okay, itu diorang sorak atau diorang hentam, itu je kan. So kadang-kadang bagi setengah-setengah orang atau pihak-pihak luar, dia kena tahu sendiri, dia kena ambil berat satu-satu atlet tu kan. Bukan senang nak jadi atlet sebenarnya kan. Sangat susah kan. Perlukan komitmen yang sangat tinggi kan. So Izam, masa zaman universiti macam mana Izam? Penerimaan lecturer? Okay, masa universiti sebab aku ambil sport science. So secara jujurnya lecturer untuk fakulti sains sukan dia sangat galakkan aku bersukan. Dia sangat supportive. Mungkin ada lecturer daripada yang subjek-subjek bahasa yang lain yang bukan daripada core punya subjek. Diorang agak tak faham sikit kenapa aku kena keluar negara kan, tak pergi kelas tu. Betul-betul kita kena bagi penerangan, kita kena deal dengan dia kan. So kadang-kadang lecturer tu dia faham, kadang-kadang tak. So mungkin kita akan kekurangan markah ke apa sikit, kita kena terima lah kan. Sebab dia pun perlu berlaku adil kepada student-student yang lain yang datang kelas setiap hari, betul tak? Betul. Uish, tapi tu lah psychological effect kepada hang tu very it's huge lah. Okay. Kita go relax sikit lah kan. Mana kan ni sembang pasal hang punya past pula kan. Tapi you are where you are right now, so the rest is history. Okay, kita pergi ke comment section Zat. Mereka ni memang betul-betul tak sabar lah weh. Dia pun nak tanya hang. Soalan yang kuasa bukan kami je kot yang tanya. Tapi orang pun tanya macam mana weh sasaran Olimpik hang 2021. Okay, buat setakat ni untuk sukan Olimpik memang agak sukar untuk kita berada dalam kedudukan teratas. Tapi dalam masa setahun 3 bulan ni lagi, insyaAllah boleh dipertingkatkan lagi performance. Mungkin kita akan target berada pada kedudukan 10 atau 20 terbaik. Bila kita target step by step, kita ikut kita punya performance kita punya block of performance.
Kalau contoh, sekarang ni mungkin setahun lebih, mungkin aku berada dalam 20 terbaik. Kan, tapi kalau kita lagi improve lagi, mungkin sebelum Olimpik tu mungkin kita berada dalam top 15 atau top 10 terbaik. So kita boleh improvise lagi kita punya goal. So sekarang ni is top 20 lah. So memang cita-cita tu untuk berada dalam final race. Final race tu hanya 10 boat saja, 10 negara saja. 10 negara terbaik kita boleh layak. So acara aku ada 35 boat, 35 negara. So kita kena berentak untuk masuk ke final race untuk 10 boat yang terbaik. Bila 10 boat terbaik tu yang akan keluar live. So semua orang boleh tengok apa semua kan. So tu memang race tu sangat orang kata penting lah untuk semua kan. So tu juga race yang menentukan untuk pemenang pingat lah. Style. Okay, cakap pasal kan hang kata tadi macam memanglah kita tengok taraf sekarang mungkin it's quite hard to get to the final kan. Memang saingan-saingan luar pun aku tengok pun gila babi lah. Bagi aku hang dah besar lah. Rupanya ada lagi 3 kali kena ni. Tapi lah mungkin orang tahu kot like agak kebimbangan sikit tentang 2020 punya Olimpik where prospek emas kita tak ramai weh. Kan? Prospek emas kita tak ramai. So kalau lah let's say kan. InsyaAllah amin lah. Tahu-tahu orang tak expect ni weh. Tahu-tahu hang clinch first gold medal Malaysia weh. Macam mana hang dah mentally prepared weh kan tiba-tiba macam fuck aku berjarut bro. Tiba-tiba macam shit. Kau hang dah memang nak nyentuh end game hang. Kau hang tak terkejut pun kalau dapat. Okay, kalau first kalau menang medal memang akan rasa orang kata terkejut apa semua sebab Olimpiknya pingat ni bukan calang-calang dia memang orang kata high of kita punya career kan, high achievement of kita punya career. So memang rasa macam orang kata daripada zero to hero lah orang kata. Even dekat Malaysia pun kita menang pingat gangsa pun kita dah disanjung tinggi. Betul, dah well known. Ini kan kalau menang pingat emas pertama rasa memang tak tahulah kan. Mungkin kita di awang-awangan lah. Betul ya weh. Kan. Aku dia imagine lah like macam yalah memang kita ada orang kata apa prospek-prospek dalam target-target kita dalam kategori-kategori yang kita target. Okey yang ni at least ada bawa balik medal lah. Tapi tu aku fikir tak tahulah tiba-tiba Nizam dapat emas. Jauh. Aku buat kenduri 7 hari 7 malam kat Langkawi. Gila babi weh. Okey, yang macam kata tadi hang banyak training dekat Langkawi tu ya? Betul. Okey, aku tertanya agak like aku pernah aja pergi mengai naik boat kat Langkawi ni. Angin dia bagi aku ikut time lah. So macam mana kalau hang training dekat laut Langkawi? Macam mana hang nak adapt kalau hang pergi Jepun nanti kata Jepun ke apa negara-negara lain so macam mana hang adapt weh? Okey, laut dengan angin Langkawi memang agak berbeza dengan Jepun. Jepun kita tahu dia punya angin dia agak terbuka, lautan terbuka. So dia boleh direct kena. Sebab tu dia ada banyak typhoon monsoon angin selalu kena direct ke Japan. So angin dengan upah dia sangat berbeza. Angin dia sangat kuat, angin dia bertukar-tukar, dan ombak dia kadang-kadang kecil, kadang-kadang besar. So macam kita orang planning mungkin kita akan pergi sana 1 bulan, mungkin 1 bulan setiap setiap half year tu 6 bulan. Pertama kita akan pergi sebulan and then second half kita akan pergi sebulan lagi. So kita ada time period dia untuk biasakan diri dengan satu keadaan tu. Kan? So bagi perahu layar kalau kejohanan-kejohanan besar ni memang kita akan pergi awal lah, mungkin 2 minggu 3 minggu awal untuk biasakan diri and then baru kita compete. Kita tak macam sukan lain, kita pergi 2-3 hari sebelum. Sukan pelayaran memang kena pergi awal untuk training and then compete sebab nak biasakan diri dengan keadaan satu-satu tempat tu. Bayangkan kita 1 tahun tu kita ada 10-15 venue, 10 ke 15 venue tu semua keadaan yang berbeza. So kita kena cepat adapt untuk pastikan apa keputusan yang baik lah. Okey, ada satu soalan lagi weh. Ada Saidi Hafiz tanya, dalam program training sekarang ni apa yang hang tekankan weh? Basically. Okey, sekarang ni memang tekankan banyak kepada fitness sebab
sukan pelayaran ni memang utamakan kita punya fitness kita, ketahanan fitness kita sendiri. So selain tu juga banyak untuk improvekan daripada segi teknik untuk kendalian boat tu lah, sebab kita ada angin perlahan, angin kuat, angin sederhana, jadi kita perlukan mahir dalam semua keadaan. So nak mahirkan tu makan masa yang lama, so kita ambil step by step lah. So banyak benda lagi kena improvekan, sebab kita tahu Malaysia tak banyak tempat yang ada angin kuat dengan ombak besar, jadi kita terpaksa keluar negara. Bila keluar negara kita perlu adapt lagi kan. So contoh kalau kita dapat angin tu tiap hari, lagi cepat kita adapt. Tapi kalau kita dapat sekejap-sekejap dan kita balik Malaysia, kita dapat angin perlahan, dan kita kena keluar balik, kita adapt balik. So dia punya proses tu makan masa kan. Jadi kita kena plan betul-betul lah. Bagi saya planning tu sangat penting lah untuk preparation, satu-satu preparation tu. Ya, kira bukan makan angin je lah. Oh, bukan makan angin. Sebenarnya bila kita orang pergi luar negara, kita orang tak ada masa langsung untuk berjalan mana-mana. Memang habis pergi untuk training, game dan balik, tak ada masa untuk jalan. Serius. Tapi tu weh, tengok hang pun gila babi juga lah. Kan? Okay. Bas, anything? Nizam. Yes. Mungkin ramai yang tak tahu sebenarnya adik-beradik Nizam pun ada join Pelaya agak ah. Okay. Memang adik-beradik ada join. Join daripada yang nombor 1 sampai nombor 5. So sekarang ni yang lain semua dah retired, tinggal aku seorang je. Tapi aku ada adik kecil lagi, 2 orang. Umur 8 tahun dengan 6 tahun baru start. So insyaAllah kita ada backup lagi lah. Dan memandangkan mungkin ramai yang tak tahu Nizam mungkin anak seorang. Adakah Nizam nanti akan train anak Nizam supaya menjadi seperti ayah? Agak lah. Sebab sebab hang pun pok hang train dia. So insyaAllah kita tengok macam mana, sebab bagi aku suka tengok apa yang dia minat dulu. Kan? Kita bagi try juga dia main Pelaya ke apa benda, semua benda yang dia suka. And then kalau benda yang dia pilih tu tak boleh nak bantu dia, kita cantas, kita suruh dia main Pelaya juga. Kan, dah lah kot-kot lah tiba dia buat pala minat gimnastik ke apa kan, takkan nak lang. Betul. Kadang-kadang kita kena ikut budak-budak punya minat kan. Kalau sekarang budak dah pandai, kalau dia tak minat memang dia tak akan buatnya. Betul. Kalau budak e-sport macam-macam, itu dong belum tahu lagi kalau dah besar lagi. Betul. E-sport game kepala yak lah weh. E-sport lagi lah banyak duit. Saya boleh main kepala yak, saya main game lah. Yelah dalam selling pun ada dalam e-sport, so dia boleh pilih lah mana yang dia nak. Sial lah. Okay, ada soalan lagi. Ni daripada Faris Arman. Rutin training sebagai seorang atlet in a very simple way lah. Rutin simple way. Saya bagi satu hari punya pukul 7 pagi buat fitness, and then rehat mungkin pukul 11 atau pukul 2, kita tengok bergantung pada angin akan turun laut. And then sampai 3 ke 4 jam, and then balik untuk lakukan untuk makan, rehat apa semua lah. So kita ada 2 kali training satu hari tu, pagi dengan latihan di gym dengan latihan di laut. Kalau macam yang time PKP ni macam mana Nizam? Memandangkan ini merupakan kangan, macam adakah ini orang kata satu orang kata apa, benda yang baru untuk atlet-atlet berlatih di rumah, berlatih yang bukan sebelum ini, macam mana Nizam? PKP ni memang asal semua atlet jalani orang kata experience yang pertama kali, sebab semua pun jalani latihan kat rumah, dan macam cakap tadi tu memang sangat terhad. So atlet tu sendiri kena ada idea macam mana nak olah dunia latihan bagi dapat orang kata mengikut kehendak kita punya sukan kan. So kalau kita tengok dekat video tu pun boleh tengok ada satu exercise yang spesifik pada sukan pelayaran yang kita orang buat. Ada kita share lagi. Ada modul yang kan?
Dia ada modul. So kita cuba untuk ikut seberapa banyak yang boleh mengikut sukan, macam mengikut pada sukan perahu layar tu sendiri lah. Wih, style weh. Tapi tu lah, aku kalau duduk rumah, aku nak buat benda-benda ni mandak lah, kau faham? Itulah sebab yang cabaran dia tu, sebab bila duduk kat rumah ni malas. So kita jadi kena balok. Jadi balok. Dia kena ada self, kita kena ada self determination, kita kena buat sendiri kan. So kena kekalkan semangat tu kan. Kalau rasa macam satu hari kita skip, hari-hari kemudian tu memang kita akan skip lah. Yo weh. Sebab tu lah aku sebab mungkin sebab hang dah biasa kot kan daripada kecil apa semua kan. Kan. So bila hang main tapi PKP ni it's a different challenge lah I think. Ya, betul. Memang sangat berbeza lah. Kan. Aku nak mangkit sok pun better. Kan. Betul. Ui. So memang kena orang kata kekal konsisten dengan disiplin lah. Apa benda yang kita buat pun kita kena disiplin. Kalau tak ada, kita macam yo-yo lah performance kita. Kejap naik, kejap turun. Okay. Weh, aku nak tanya. Okay, naik kapal layak kan? Yang macam tengah duduk race kan? Ni soalan bodoh lah. Tapi aku tanya. Kalau let's say macam nak terkencing ke apa ke, macam mana? Ada tak pernah main? Tiba-tiba, aduh sikit perut. Aku nampak macam lama race tu. Ke sat je? Okay, satu perlumbaan tu makan masa ke satu jam ke 1.5 jam. So sebelum race tu kita ada time tau. So sebelum race tu memang kita akan buat lah, buang air ke kan. Kalau sakit perut tu memang kita sandar kat tepi bot tu, kita buang kat situ je lah kan. Taklah orang nak tengok lah kan, apa ada hal kan. Memang kadang-kadang hang pun balun je lah. Kadang-kadang benda ni akan jadi semua orang. Kadang-kadang tiba-tiba perut tu mengulas. Terpaksa lah. Nak race kan, takkan nak race dengan perut sakit. Dah kot lah kena ayak susu dengan nasi lemak pagi-pagi. Agak-agak duduk depan sikit boh lu. Lambat lah mereka. Memang. Pelapis macam mana Nizam? Pelapis perahu layar. Adakah Nizam tengok diorang ni ada akan orang kata apa, memberi sinar yang baru tak kepada sukan perahu layar negara? Okey, sejujurnya kita memang ada banyak pelapis, banyak sailor yang berbakat, tapi itulah Malaysia, kita punya sukan di Malaysia ni kita terlalu orang kata tumpu pada satu orang. Contoh kita boleh tengok bila Lee Chong Wei ada, Lee Chong Wei je. Kan? Okay. Sama juga dalam sukan. Macam kita ada Olimpiknya sailor, kita ada 4 Olimpik, so dia akan fokus 4 ni je. Yang lain mungkin tak difokus sangat. Jadi kalau kita nak sama-sama naik, kita nak kena ada pelapis ni pun kena ada program yang mantap sama dengan yang senior-senior ni, baru dia ada bila kita orang dah tak nak continue lagi, so dia orang dah ready untuk ambil alih tempat kita orang. So benda-benda ni sangat penting lah. So kita tak nak just tumpu kepada satu-satu orang je kan. Kadang-kadang kita orang yang senior ni pun tak setuju dengan apa yang dibuat, walaupun benda ni menguntungkan kita orang sebenarnya, sebab kita orang je yang boleh pergi kan. Tapi dalam jangka masa lama, long term, memang sangat tak bagus untuk sukan sebenarnya. Sebab kita nak sukan ni untuk semua orang, untuk kita nak ramaikan, kita nak, kalau boleh kita nak 10 orang Lee Chong Wei. Betul. Kita nak satu je Lee Chong Wei kan. And then bila nak cari balik susah. Sama juga macam perahu layar, kita tak nak macam Kevin Nizam, Syazrin ke, Aisyah ke kan, Juni. Kita nak yang lain juga, yang nak follow kita orang, sama-sama kita orang. Jadi kita kena ada kita kena sama adil dengan atlet pelapis jugalah. Sebab atlet pelapis sejujurnya tak ada pergi kejohanan luar negara. Tu masih dikerah lagi di peringkat negara lagi ya. So di dalam pasukan kebangsaan tapi main dalam Malaysia. So bagi saya baik tak payah duduk dalam pasukan kebangsaan kalau nak main dalam Malaysia. Ini satu benda yang kita kena orang kata ubah dan bagi dia orang masuk tadi dalam kejohanan besar. Memang kadang-kadang kalah, tapi itu sebenarnya pengalaman baru untuk dia orang carry forward pada masa depan kan.
Yo weh, tak dinafikan lah kan. Memang pelapis pun agak satu benda yang merunsingkan lah I would say. You know? Kan. Tapi ni ada orang tanya weh. Oh, aku pun baru first time nampak kak. Apa kategori laser dengan yang lain? Laser ni apa yang hard? Leng. Okay. Laser ni kena tengok. Kalau tengok pada acara Pro Layar ni, laser ni dia main satu orang saja, orang, dan dia punya panjang boat dia 4.27 meter, taklah panjang sangat kan, taklah besar mana. So layar dia pun taklah besar mana, so dia untuk satu orang, and then tu je lah kan. Sebab kalau kita ada gambar kita boleh masukkan, sebab tapi tak ada gambar kan. So boleh search kat internet, just type laser standard, so nanti kita boleh nampak lah apa dia. Aku kalau search laser keluar benda lain lah, confirm lah. Kena search laser standard lah, boat laser standard. Laser standard lah. Kalau laser modified lain lah. Macam mana? Tu laser standard. Kalau laser modified benda lain lah. Tahu tak laser modified. Jadi bodoh lah. Okay lah weh. Great lah. Aku pun banyak benda baru lah aku tahu ni. Gambar. Apa dia weh? Ada yang gambar tadi, laser tu. Oh, ada tadi? Dia seorang kan? So Nizam expert laser standard ke macam mana? Macam mana? Nizam punya expertise kat mana? Okay, aku memang main satu acara je, laser standard sebenarnya. So dalam sukan pelayaran ni, dia punya expertise dia tengok kepada, okay, kita pandai dalam angin kuat ke, angin perlahan ke, kita pandai dalam dia punya elemen upwind ke, downwind ke, reaching ke. So dia, yang itu dia kira expertise dalam sailing sebenarnya, dalam perahu layar. So macam aku suka angin sedana ke kuat, tu aku punya expertise, dan ombak tak terlalu besar lah. Sebab dia sama kondisi macam Malaysia lah kan. Okay, ni ada soalan daripada Elisha Aiman daripada soalan daripada United Kingdom. Macam mana proses nak jadi atlet negara? Adakah kena approach oleh majlis sukan ke kena masuk pertandingan ke macam mana? Especially for sukan yang agak rare ni, sebab time sekolah pun macam tak pernah expose dengan sukan lagu ni. So macam mana nak? Sekolah kan tepi pantai nak. Okay, macam sukan pro layar ni, dia boleh orang kata join persatuan-persatuan pro layar dekat setiap negeri. Sebenarnya setiap negeri ada persatuan pro layar, boleh cari, and then contoh dekat Langkawi kita ada dekat Kuah ni lah kan, persatuan pro layar Kedah. And then bagi kalau apa ni, kalau ikutkan sukan perahu layar ni antara sukan yang paling senang sangat nak wakil negeri sebenarnya. Boleh ke Sukma sebab betul. Ya, sebab kita bukan macam bola sepak, kita ada sekolah, kita ada daerah, ke apa tak ada. Modal besar nak join. Okay. Sebenarnya semua perahu layar ni semua diberi oleh kerajaan. So aku tak ada keluarkan duit langsung lah untuk beli boat ke apa ke. Memang free of charge oleh kerajaan bagi. Tak lah, sebab orang tanya mungkin lah sebab macam mana nak jadi atlet negara ni, mungkin lah like macam mana the talent tu orang nampak. Adakah sebab duk kayu sampai tiap hari tengok macam nampak macam bagus main kapal layar apa? Tak tahu lah kan, tak tahu lah scouting ni macam mana kan. Sebab kalau bola macam tu nampak main bola lebih padang, hang macam bagus main team pakcik kan. Tak tahu lah. Dia macam perahu layar ni, dia akan ada macam persatuan akan buat macam selection. Kalau contoh kita ada kejuanan apa ni, Selangor Open ke kan, so dia akan buat selection internal, and then siapa budak yang teratas dia akan terus pergi wakil negeri tersebut. So sangat mudah. Dia tak ada kita kena lawan daerah ke lawan sekolah ke, tak ada. So sebab tu sukan pelayaran ni umur contoh dia baru belayar 2-3 tahun, dan tahun keempat tu dia dah wakil Malaysia dah. Sangat cepat. Adakah senang perahu layar ni senang untuk orang kata apa yang macam Nizam kata cepat tu, dia tengok daripada segi apa, senang di atas ke macam mana? First tengoklah budak, kadang-kadang kita tengok budak tu memang talented, dia memang cepat tangkap lah.
kan, sebab sukan pelayaran ni memang melibatkan banyak elemen, angin kan, apa ni, bentuk muka bumi, lepas tu laut. So kadang-kadang ada budak yang cepat tangkap, and then dia boleh perform sangat cepat. Sebab tu dia boleh, orang kata dia punya proses pembelajaran ni sangat cepat, dan dia boleh wakil negara dengan sangat cepat. Okay, ada soalan daripada pemuda daripada Itali. Dia kata, saya Irfan dari Itali, ingin bertanya Cik Nizam bagaimana mengekalkan fitness dan training dalam musim COVID. Orang dah explain dah tadi, hang lambat lah Pak. Irfan Roslan lah. Orang dia, sekolah pun main lambat, soalan pun tanya lambat. Ni tanya dia. Dia tadi ni masuk kelas lambat lah ni. Aku ada cerita tau. Ni aku ada cerita, aku jumpa Irfan ni dekat airport. Aku baru je pasport kontrol tu. Dia lari ke hujung tu panggil nama aku tau. Okay, kalau bagi yang tak tahu, Irfan ni seorang pegawai immigration yang dulu bertugas di airport. So kalau dia panggil tu, kita assume ada pegawai immigration lah yang marah kita, kan? Sebab dia dengan muka serius dia apa semua. Itali kan? Irfano. Okay. So macam tu lah Alisha, kalau you nak jadi atlet, you kena main lah sukan-sukan yang tak ramai orang main, kan? Cepatlah sikit naik, insyaAllah, kan? Tapi you kena ada komitmen dan you willing to sacrifice. I mean like becoming an athlete requires orang kata apa macam ni world champion punya attitude tak sama dengan state level champion punya attitude. Macam tu lah bagi aku. Gitu no. Tapi ya, like macam hang jadi usahawan pun something like that. Like macam orang yang fikir, orang yang gaji 1 juta takkan sama macam orang gaji biasa fikir. Tak tahulah, aku baca buku lah, kalau salah bagi tahu, kan? Nizam, mungkin kita main sukan ni memerlukan masa yang panjang, sacrifice time, family. Macam mana Nizam mengekalkan, meluangkan masa bersama keluarga, terutama anak Nizam yang masih kecil, anak yang pertama kan? Macam mana Nizam meluangkan masa bersama mereka? Okay, sejujurnya time PKP ni lah masa yang paling lama untuk luangkan dengan anak. Sebelum ni sebab wife belajar dekat Sungai Buloh dentistry, so aku dekat Langkawi. So kita orang tak stay sekali, mungkin 2 minggu sekali baru jumpa. And then dekat Malaysia pun kita dah jarang jumpa, apatah lagi bila pergi luar negara 2-3 bulan memang tak jumpa langsung. So memang outstation ni. Macam mana? Kakak juga lah outstation kiranya. Memang lama juga outstation. So benda ni kena ada persefahaman antara dua pihak. Wife aku pun dulu sailor, so dia faham jugalah kan kita punya kerja. So kalau kadang-kadang kalau ada yang tak faham tu, mau dia lari dah. Ya itu. Wife hang sailor juga Ya, hang takkan tak kenal Amira dulu, kelas 5 ST2. Serius ah? Ya. Dia kawan baik Insia. Yes, I know her. Ya betul. Aku baru kejap nak buat wayang aku nak tanya, berkenalan kau nak, berkenalan tabut kan tadi ada kan, ikutlah kan. Okey, Faris Harman. Dia ni berminat sungguh ni. Tanya ni. Macam mana nak jaga diet macam atlet time PKP ni? Betul weh. Lah ni ngam. Aku tadi baru tengok hang makan mutabak tau. So macam mana hang jaga diet pemakanan weh? Okay, diet. So kita PKP ni kita kurang aktiviti betul tak? Kadang-kadang kita duduk je kan. So bila kita kurang aktiviti, kita tak boleh makan banyak sangat lah kan. So kita kena balance kan. Kalau kita punya pemakanan lebih banyak daripada kita punya orang kata kita punya kerja, training, so itu yang menyebabkan kita gemuk tu. So kalau kita makan banyak, ini kita exercise banyak pun, kita exercise banyak, tu baguslah sebab jadi equal balance. So kita kena balancekan dua-dua. Kalau atlet, apa makanan yang mereka akan makan? Adakah makan vitamin saja ke, makan ikan selalu ke, protein ke, macam mana? Okay, macam sailing ni kita kekalkan protein lah banyak.
protein, karbohidrat. Kita time sebelum lawan tu kita akan buat carbo loading kan. So untuk bagi kita tenaga. Sebab sukan peliharaan ni perlukan dia punya pertandingan kan 5-6 hari. So takkanlah kita nak makan protein je kot 5-6 hari kan, tak boleh. So bagi sukan peliharaan ni dia lain sikit, dia boleh makan semua jenis makanan tapi dengan cara yang kita kontrol lah. Contoh kita boleh makan protein, kita boleh makan carbs, mungkin yang kita makan daging apa tu kita elakkan makan minyak fat, kita buat grill kan. So kurangkan goreng-goreng ni so salah satu faktor lah kan. Sebab kalau kita makan benda protein pun kita goreng pun tak jadi protein juga kan, jadi fat lah. So ada benda tu kita kena pandai buat. So kita punya nutrition tu kita consume maksimum lah. Kita tak nak bila kita makan makanan sihat, contoh salmon kita pergi goreng. Buat apa? Grill, dapatlah dia punya zat dia semua kan. So itu yang benda yang kita kena tengok lah, kita kena pandai. Kita dapat makanan elok, kita kena tahu juga cara masak. So kita maksimumkan kita punya nutrition. Mana kata lah betul. Aku fikir common sense lah. Kalau makan ikut dan badan berat, bawa kapal slow lah. Betul, dia setiap acara kita ada dia punya berat ideal dia. So kita kena ikut lah guideline tu kan. Kita tak nak lah terlalu berat, terlalu ringan kan. So kita ikut kemahuan acara-acara yang tertentu lah. Okay. Memandangkan hari ni dah masuk 15 puasa kali, Mas. 15 Ramadan. 15 Ramadan dah. Weh, nak raya dah weh. So macam mana? Persiapan aku tahu raya is raya lah. Sebab minggu lepas session ada orang tanya like raya time PKP ni bagi orang-orang yang tak boleh balik kan, adakah suatu benda yang sedih ataupun like macam biasa je actually? Pendapat hang tak macam mana? Okay, bagi yang tak boleh balik tu rasa memang akan rasa sedih lah. Sebab kita tahu kebanyakannya orang semua dah ada yang dah berkeluarga kan, ada yang ada yang sempat balik dengan keluarga, ada yang tak sempat. Kan contoh ada yang perlu bekerja macam frontliner kita orang perlu bekerja, so mesti ada perasaan sedih tu. Dan tapi balik kepada kita punya asal dia lah, kita punya komitmen kita tu kan. Contoh macam setengah-setengah orang memang dia kena bertugas, so benda-benda macam tu orang kata sacrifice lah, dia punya sacrifice pada orang-orang lain, diri dia jugalah, dia kena bekerja ke apa kan. So benda tu bagi aku memang tak tahu nak cakap sebab tak pernah experience, tapi boleh rasakan dia orang akan rasa sedih lah kan. So so kita tak boleh nak apa andai kata tak boleh nak cakap benda ni biasa, tak boleh. Sebab lain orang lain dia punya situasi kan. Kadang-kadang kita tiap hari kita balik raya, kadang-kadang tak balik raya langsung kan. Dah lama tak balik, ingatkan tahun ni nak balik, tahu-tahu tak boleh balik juga. Tapi tu weh, cakap pasal tu lah kat raya tadi pun kita sembang sikit pasal berat badan apa semua. Kita nak swift sikit lah. Kita nak swift sikit lah pasal isu-isu semasa sikit. Like ada member aku tegur tadi, kita sembang pasal berat badan kan. Ada yang berat badan naik, ada yang berat badan drop time PKP ni kan. So baru-baru ni aku come across dengan satu gambar kat Twitter, Instagram ke apa ke, seorang penyanyi antarabangsa yang terkenal lah, Adele. Kenal Adele kan? Adele, kenal. Dia di kuih lah. Kuih weh. Adele kan. So tengok dia kuih gitu, rasa macam dia yang puasa kan. Tapi itulah, tak tahulah kuih in a good way ke, kuih in a bad way ke. Mas rasa je lah, tak tahulah. Itu kan tanda depression ke apa? Tak tahu, mungkin cara dia kot. Mungkin sebelum ni dia dicemuh ke dengan penampilan dia yang besar kot. Mungkin tak tahulah kan. Biasalah kan judgemental dia ni, asal gemuk ya nampak ni. Plot twist dia nak jadi atlet. Plot twist dia nak jadi atlet. Mungkin dia ikut diet ISN ke apa ke? Kan? Kadang-kadang kan boleh kira mereka ni kan. Dia besar umur tahu-tahu jadi kuih.
Lepas ni apa kena ajak dia lah ni. Dua weh. Kami dah live session. Baru lah tahu. dua weh. Aku ingat try lusa kita try DM dia. Apa lah, Olympian dah came to our show. I think it's appropriate lah. I think it's your turn lah to maybe Segmen Gari Wisat. Kita curry talk. Curry talk. Macam sial lah. Tapi apa-apa pun weh. Benar. Tanya apa? Oh, ni Irfan. Macam mana? Macam mana? Apa perasaan Encik Nizam bila first time naik podium ketika mewakili negara dan apa pengalaman manis dalam sukan pelayaran? Perik buka sampai berapa time PKP ni? Okay, jawab soalan pertama dulu. First time naik podium. Okay, perasaan bila naik podium tu memang sangat-sangat gembira. Bukan orang kata time tu lah kita rasa apa yang kita dah berkorban selama ni, apa yang kita berlatih berbaloi kan, sebab kita dapat naik podium. And then orang kata perasaan tu tak dapat nak digambarkan. Kadang-kadang memang nak nangis kan. Memang orang kata perasaan tu memang susah nak digambarkan. Dia ada sedih, ada happy, ada gembira kan. Tapi kalau kita duduk nombor 1, kalau kita duduk nombor 2, dia jadi lain. Pernah juga nombor 1, pernah juga nombor 2, pernah nombor 3 kan. So setiap kedudukan tu ada berbeza. Kalau contoh kita menang nombor 1 pingat emas, itu memang sangat-sangat orang kata best, sangat-sangat orang kata berbaloi apa pengorbanan kita buat kan. So balik satu lagi soalan tu, apa yang orang kata manis. Sepanjang hang jadi atlet ni, apa yang pengalaman paling manis hang? Kenangan manis banyak jugalah. Salah satunya macam itu yang di-share oleh tim Malaysia yang mana aku menang European Junior pada umur 16 tahun. Itu antara yang terbaik. And then Sukan Asia 2018 menang tinggal perak dan layak Olimpik, jadi jadi atlet pertama dari Malaysia layak Olimpik pada tahun 2018 untuk Sukan Olimpik 2020. So antara yang orang kata kenangan manis yang orang kata susah nak dapat lah. Nak jawab soalan ketiga. Langkawi Perik buka sampai pukul berapa time PKP? Mana aku tahu. Orang sibuk training. Aku rasa 9 tu. Langkawi Perik. Tapi tu lah weh. Aku tak nafikan kalau aku jadi atlet. Aku riau kalau nyanyi negara aku duduk atas podium. Betul. Memang orang kata perasaan tu lain lah. Memang susah nak cakap lah. Susah nak cakap lah dia punya perasaan dia tu. So weh, kalau hang ni soalan orang kata apa futuristic, tak ada futuristic in 5 years time lah. Apa target hang actually? Tak kisah apa. Bagi aku untuk ada akademik sendiri, club sendiri, training school, and then mungkin ada orang kata ada rumah sendiri dekat tepi laut yang mana aku boleh turun, boleh tengok laut, boleh turun air setiap hari. Itu salah satu aku punya goal. Dan insyaAllah bagi turunkan balik ilmu kepada player-player baru lah. Style. Nizam, Megat pernah Megat? Megat dia dekat ni, tak silap aku dia dekat Perak atau dekat Cyberjaya. Dia ada dua macam tu lah. Dia ulang alik itu lah. Dia ada dia punya sailing school juga, Neptune sailing school tak silap aku. Tapi dia kita boleh main dekat Tasik ke tak? Boleh, pro layar boleh je. Janji ada angin. Kalau tak ada angin susah lah, janji ada angin. Tak ada angin jadi pun. Tak ada angin.
tak jadi perahu layar, jadi perahu ni lah. Jadi perahu je lah. Dia ibarat hang bawa kapal layar tu, duduk kat sini. Duduk dalam tu. Duduk itu. Dia mengai boleh lah kan. Mengai boleh lah. Wait. Tapi okay. Kita dah banyak tema saya achievement apa semua. Time hang orang kata apa, kan time aku tengok ke video-video orang-orang pelayak ni, like condition weather like gila-gila kan. Hang pernah ada macam satu bad experience like orang kata apa life threatening situation lah yang hang risau macam-macam lah. Ikan jual setahun lah. Yang benda ni memang ada jadi dulu time awal-awal orang kata layar lah. Bila bot tu terbalik, aku tersangkut, layar tu jatuh atas aku dan aku tak tahu mana jalan keluar. Jadi panik. So time tu lah kau minum air banyak lah. Minum air laut banyak gila. So betul. Memang kadang-kadang benda ni akan jadi. So bila kita dihimpa oleh layar tu, tentu kita duduk kat bawah. Time tu kecil lagi. So benda tu kau kena pandai untuk lari lah. Untuk tangani benda tu kau kena relax je. Kan? Kau kena relax dan kau kena selam dan kau cari jalan keluar. Kan? Masa training ada belajar benda tu tak? Masa training lah. Aku kena masa training masa tu. So benda tu kau akan belajar sendiri lah. Tapi sebab kita pun pakai life jacket. Life jacket tu pun bantu kita terapung. Tapi dalam masa yang sama kita ada halangan kan. So kita kena cepat lah untuk tindak. Lepas tu antara lain juga bad experience bila ombak kuat, angin kuat, bila kita terbalik. Kadang-kadang bot tu jalan dulu tau. Kita jatuh ke dalam air, dalam laut. And then bot tu jalan dulu, dia terbalik. So bila ombak kuat, angin kuat, bot tu akan bergerak jauh daripada kita dengan cepat lah. So kadang-kadang kita nak berenang tu pun tak sampai-sampai lah. So time tu memang bila kau tak boleh berenang, kau dah penat tu, kau standby lah, lambai-lambai lah, tunggu orang datang lah. Betul. Aku tak boleh imagine tu. Benda yang kita main dengan orang kata alam semula jadi ni lah, dengan angin ombak ni lah, memang risiko dia sangat tinggi lah. So kena betul-betul hati-hati and then tahu cara nak tangani benda ni lah. So jangan rasa pula tukar perlayan ni bahaya. Tak, sebenarnya kalau kita dah pandai, kita dah belajar tangani benda tu, sebenarnya mudah untuk kita boleh survive sebenarnya. Itu pentingnya training lah Azam lah. Itu yang pentingnya training tu, betul. Tapi kalau training dalam sehari berapa jam Azam? Adakah sampai malam? Tak, kita bergantung pada kitanya training harian kita tu. So kadang-kadang kalau contoh kita dalam fase preparation tu memang akan ada lama sikit lah kat laut. Contoh 4 jam kan, 4 jam 5 jam. So training, kadang-kadang itu training. Kalau lawan, kadang-kadang kita akan tunggu kat laut tu 6 jam, 7 jam. So memang lama lah. So sebab tu time sekolah kau boleh tengok muka aku ni berkilat semacam kan. Ninja. So muka berkilat, kat mata je putih kan. So itulah. Google lah. Google sebab terlalu panas kat laut kan. Memang sunburn lah habis. Kita akan tamatkan sesi sembang kari kita tepat jam 12 tepat 12:30 malam. So for those yang ada nak blast any final questions before kita sign off, boleh please do so before kita sign off. Semestinya antara kami pun boleh, dan apa topik kita tak semestinya perahu layar ke, sembang pasal PKP ke, pasal anak muda sebagai Nizam sebagai ikon anak muda ke. So tak kisah, open je kepada semua. Okay, that's a very interesting question. I like this question very much. Apakah lowest point Encik Nizam dalam career dan macam mana Encik Nizam comeback dari kekalahan? I think this question sangat bagus lah for those yang Okay, the lowest point okay, first time aku kena injury lutut belah kanan pada tahun 2017 lepas sukan Olimpik Rio 2016. So time 2017 tu bila kau kena injury tu memang rasa macam hampir orang kata give up, putus asa sebab
terlalu banyak fikir adakah kita akan kembali ke prestasi sebenar. And then dekat Malaysia ni bila kau injured, orang takkan pandang kau, satu tu. So benda-benda ni kau kena kuatkan mental lah kan untuk buat comeback sebenarnya. So bila ada dalam masa ni, orang kata sokongan daripada keluarga, kawan kan, daripada coach, atlet lain pun memainkan peranan untuk kita, orang kata naik balik sebenarnya kan. Kita kena kuat lah, jangan bila kita dekat lowest point of kita punya ni, kita give up. Tak boleh. Kita kena lawan, kita kena build up balik kan. Jangan kita dah okay aku give up, aku tak nak. So kita tak boleh jadi macam tu. Just lawan kita punya diri sendiri untuk kita nak build up. Sebab aku injured 2017 and then aku ada prepare 1 bulan untuk SEA Games. 1 bulan je untuk SEA Games KL. So aku kalah kat SEA Games KL tu. Aku kalah last race tu, aku kalah. Kita fight untuk pingat emas tapi aku kalah race tu. Aku dapat pingat gangsa. So aku tengok balik result tu, aku kata aku baru sebulan turun laut prepare, dan diorang dah prepare 2 tahun. And then aku hanya kalah pada race terakhir. Apa nak disedihkan, apa yang nak ni kan. So it's a good achievement juga. Dan aku cakap kita apa, kita ada tahun depan 2018 ada Asian Games. So then Asian Games kita buat balik, and then aku dapat pingat perak. So hanya tewas tipis 1.2 mata dengan pingat emas. Hanya sikit je poin beza untuk pingat emas, tapi okey sebab aku dapat layak juga Olimpik dekat Asia tu, dapat tiket Olimpik. Jadi sedih tu tak terlalu terasa. So cuma bagi aku benda tu bagi pengajaran supaya aku jangan give up, untuk teruskan lagi usaha. Kalau kau kalah, ada sukan kau kalah kan, tapi kau kena tahu cara macam mana kau nak naikkan balik diri kau kan. Tak semestinya kita akan duduk nombor 1 je kan. Kadang-kadang kita naik turun. So kalau lain lah kau superstar yang boleh kekal nombor 1, rasa tak ada kot atlet boleh kekal semua nombor 1 setiap kejohanan kan. Benda tak susah. So just kalau contoh kita tengah down, just try kita stop kejap, kita pergi berjalan keluar, kita try benda-benda lain sekejap, and then bila kita dah ready, kita datang balik dan kita boom, bagi sekali lagi kata impact yang besar tu lah. Yeah, I think the preparation itself, I mean like it took you 2 years to prep, dan tiba-tiba hang dapat result macam tu. Untuk bangun daripada tu, it takes something very special and extraordinary tau. Betul. I mean like macam kalau kita study 2 minggu ataupun seminggu, esok tu jawab barai, kita tak rasa sangat. Tapi bila kita work hard, kita dah buat semua benda betul kan. Kita dah buat semua benda-benda betul. Kita dah repair balik apa kesalahan kita. Tapi bila main kat kejohanan tu jadi macam tu, it takes something very special lah. Very very wise sharing lah, Nizam. Betul. Okay. Next question. Aduh, tengok ni Mai mampu ni Mai dah. Depa baru bangun tidur ni. Mak Badang Zuhairi Zulkifli. Dia kata tengah dia kata Zam, hang nampak macam lagi putih ya. Relax, melawak aja ni Zam. Wajah ni. Tu apa lagi ni? Nak tanya tapi tak tanya, komen je. Nak tanya tapi tak tanya. Okey. Apa tengok depa duk sembang forum nak ni, main hantar kuih lah apalah. Ni nombor 3 dari kanan tu tingkatan berapa? Ya Allah. Bang teruk kan ni bang. Yalah, I think we just it's good to wrap up. Thank you again Nizam for being with us tonight. And again last, apa expectation hang untuk bila kita sentuh sikit lah pasal PKP kan. How macam mana PKP ni akan affect the whole thing. I'm sure next year punya game pun mesti akan ada sedikit perbezaan kan. So how mentally prepared are you to adapt with the new normal after the post COVID-19 outbreak?
Okay, first contoh kita pun tak tahu bila COVID-19 ni akan reda kan. Selagi tak dapat vaksin, kita akan tahu memang akan masalahnya akan ada. Jadi contoh macam kita kalau keluar negara ke apa semua tu memang kena ada extra, orang kata careful lah untuk barang nak apa, orang kata tak nak dijangkiti kan. So benda lepas ni kita tak boleh sambil lewa. Even kalau kita nak travel luar pun memang kita tak boleh sambil lewa, memang kita kena ambil extra precaution kan. Kita mungkin kita pakai glove tu, kita pakai segala apa yang boleh untuk kurangkan risiko jangkitan kan. And then sukan bila datang ke kejohanan pun akan jadi lain. So kita tak boleh nak duduk group kan, tak boleh nak macam dulu kan sembang-sembang santai-santai, tak ada. Sekarang ni kita mesti kena fikir diri kita untuk kita adakan gap antara satu sama lain kan. Sekarang ni memang orang kata jaga diri dululah sebelum kita pergi lain kan. Sebab selagi kita tak dapat vaksin ni memang agak susah lah untuk kita nak orang kata jadi macam dulu. Memang kita akan ubah kita punya kehidupan kita lah. Memang takkan sama lah bagi aku. Jadi kita harap para saintis kita di Langkawi boleh come up dengan antidote lah. Daripada kisah, daripada kuah, daripada pengarah. Daripada kampung Pokok Asam semua mungkin boleh contribute. Nizam. Mungkin ada satu harapan kepada, yalah memenangkan kita tahu yang ada perubahan kerajaan dari segi orang kata apa Kementerian KBS tu sendiri, daripada menteri ini kepada menteri ini. Apa harapan Nizam sendiri untuk akan datang ni Nizam? Okey, bagi aku sukan ni bukan tempat untuk kita orang kata buat keuntungan ke apa. So setiap menteri yang masuk yang mengambil alih KBS ke apa ke, kita kena fikir untuk memajukan sukan tu sendiri. Try untuk lahirkan banyak atlet yang bertaraf dunia, and then orang kata support lah semua atlet kan, jaga kebajikan atlet, coach semualah kan. So tak ada orang kata tak ada terlalu memikirkan tentang hal-hal politik. Sebab sekarang ni kita tengok memang 2-3 hari ni macam-macam isu kan. Ya betul. Kita pun tak tahu apa akan jadi. Sebenarnya kat Malaysia ni satu-satu benda tu semua bergantung kepada politik semasa. Itu yang tak bagus sebenarnya kan. Betul juga. So harap benda itu, benda macam sukan ni, okay, tak kisah siapa datang pun, okay, kita nak sukan ni berada dalam tahap terbaik lah, macam itulah. Okay. Good. Right. Anything final say for you to wrap up to beberapa orang yang masih menonton bersama kita dan Nizam? Okay, mungkin Nizam ada nasihat ke kepada yang putus harapan ke? Putus harapan okay. Dalam kehidupan lah kan. Kehidupan kan. Okay, first kalau siapa yang dah rasa down apa tu, bagi aku kita hidup ni orang kata bukan satu cabang, banyak cabang kan. So kita kena pandai pilih mana cabang yang kita nak, jangan kita hanya tumpu kepada satu kan. And then kalau kita ada masalah pun share lah dengan kawan-kawan, dengan family kan, minta sokongan, minta pendapat, jangan kita simpan kan. And then selain daripada tu tak ada apa lah kot. Semua dah besar-besar kan. Start lah. Hampa boleh fikir lah kot kan. Kan kita semua dah besar, kita tahu apa baik buruan. Janganlah dah ada masalah kita pilih jalan yang nak salah kan. Ya, kita pilih yang jalan betul. Kita ada Tuhan kita kan. So faham kan. Jangan kita terus hanyut kan. Hang yang hanyut literally pun tak hanyut, alhamdulillah. Hang hanyut like literally hanyut kot. Hanyut di lautan. Hanyut di lautan, bukan perumpamaan lah. Like literally aku pernah hanyut di lautan. Okay, again Mas, anything? Okay, itu saja kot.
thank you kepada Nizam yang bersama kami yang sembang panjang lebar daripada tadi, daripada segi orang kata apa, macam mana training, macam mana training PKP, macam mana membahagikan masa bersama keluarga itu kita menjadi apa dah. Setiap orang perlu memikirkan itu untuk memberi manfaat kepada semua. Sebab yelah, ini adalah untuk kebaikan kita sendiri ya, macam Nizam sendiri. Walaupun daripada macam Nizam daripada jatuh, yang injured tu boleh bangun untuk kembali dalam masa sebulan untuk catch up kata apa, tournament itu sendiri memberi satu inspirasi kepada orang lain. Kalau Nizam boleh, kenapa orang lain tak boleh? Kan? Macam tu. Yes. Terima kasih Nizam kerana bersama kami. Banyak info, banyak perkongsian dikongsikan walaupun ada yang tak tahu, tapi thank you Nizam. Share aku sendiri pun. Terima kasih Mas. Terima kasih Sam. Tu lah, aku pun on my final note, aku harap yang mana yang tune in malam ni, it's not kami share tentang story Nizam, it's not just about kita nak tahu pasal dia punya life saja, but apa benda yang dia buat, training dia, disiplin dia, harap menjadi satu iktibar dan inspirasi kepada semua penonton. We wanted to spread positivity to the social media, and that's what I hope we are doing it okay. And dan terima kasih again Nizam willing to share. I mean like it's not every day Nizam boleh share benda-benda macam ni sangat up close dan personal. Kalau dia masuk TV dia cerita dia sembang tepi duduk dia. Saya mula training pada umur 5 tahun. Kan? Betul. Tapi bukan mudah tau nak tarik perhatian golongan-golongan millennial lah especially kan, untuk nak berminat pasal benda-benda ni. So I wish you all the best Nizam. I wish you all the best. Good luck for next year. Dan juga nasihat kepada siapa tu orang ramai penonton, jangan sebarkan video orang pijak kucing. Penat dah orang tengok tau. Sedih. Yo weh, kita PSA lah, jangan pijak kucing weh. Serius lah. Malaysia baik-baik tu, bukan Malaysia tu. Yelah, tapi janganlah sebarkan. Dah sekali-sekali, tak payah sebarkan banyak kali. Padahal benda ramah pun. Aduh. Ya tu. Anda tahu lah orang Malaysia, dia bukan nak siasat, dia sebar dulu. Oh. Yes, betul. Aduh. Cian. Right. Okay. Thank you Nizam. Thank you Nizam. Lagi esok Syam, esok dengan siapa Syam? Esok kita akan tune in bersama ... Kami pun tak rujuk lagi. Kalau hampa ada suggestion untuk siapa kami panggil next session besok, hampa boleh suggest. Kami akan try get in touch. Kami akan try suggestion untuk panggil Adele. Kami akan try DM dia satgi lepas session ni. Dengan betul Nizam. Ya, kita akan Nizam mesti akan featuring. Orang kata ada 4. Kan? Mungkin dia boleh buat apa ke apa lebih kurang. Okay, wrap it up, Mas. Okay, thank you kepada semua yang menonton. Rasanya itu saja kot. Banyak input yang kita dapat. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum dan selamat malam dan selamat bersahur. Sembang Kari.